Yang bahagia Sahibul Fadilah Dr. Rozaimi, Imam Syafi'i disebutkan dalam riwayat ketika mana dia keluar daripada Baghdad, dia kata kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu biha ahadan awra' wala atqa wala afqahu min Ahmad bin Hanbal. Tidaklah aku keluar daripada kota Baghdad ini dalam keadaan aku telah meninggalkan seorang yang lebih wara', yang lebih bertakwa dan juga lebih faqih daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Seolah-olah pujian itu menunjukkan tentang kehebatan yang ada pada anak muridnya, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Bolehkah yang baga doktor lanjutkan sedikit tentang latar tentang Imam Ahmad bin Hanbal dan juga mazhab Hanabilah? Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Ustaz Nazim selaku moderator, panelis, sahabat saya Ustaz Salman, Dr. Mazli Malik dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Asri. Saya pertamanya saya gembira dengan program ni. Masa Mufti call saya untuk diadakan program ni, saya sebenarnya berada di Pulau Pinang. Dan tadi saya memang berada di Pulau Pinang, 6 jam saya bercakap. Jadi suara tak pernah ada ni sebenarnya. Tapi oleh kerana program ni program yang sangat baik, maka saya sudikan diri untuk hadir walaupun dalam keadaan yang agak tergesa-gesa sikit. Dan saya mengucapkan tahniah juga kepada pejabat mufti dan juga kerajaan negeri Perlis dengan program ini, kerana program ini akan menutup mulut-mulut jahat yang mengatakan kerajaan negeri Perlis menolak 4 mazhab. Sebenarnya kita tidak menolak 4 mazhab. Saya kadang-kadang kita tengok ada juga orang yang cuba untuk bercakap. Kita cuma sebut kita tidak terikat dalam setiap keadaan dalam satu mazhab. Kita akan pilih mana pendapat yang baik di kalangan mazhab-mazhab yang ada. Ini terutamanya yang 4. Baik. Saya diberikan tugas untuk bercerita sedikit tentang mazhab Hambali. Kan? Baik. Tuan-tuan, mazhab Hambali ini diasaskan ataupun berasal daripada pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh seorang alim besar yang menjadi anak murid kepada Al-Imam Syafi'i, yang namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani Az-Zuhli. Ahmad bin Abdullah bin Hanbal Asy-Syaibani Az-Zuhli, berasal daripada Baghdad. Al-Baghdadi, maksudnya dia membesar dalam keadaan yatim di Baghdad. Lahir pada tahun 164 Hijrah dan meninggal pada tahun 241 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai kelebihan. Ibnul Jauzi yang merupakan ulama yang mengikut mazhab Hambali, yang berpegang dengan mazhab Hambali, menulis satu kitab Al-Manaqib, bercerita tentang kelebihan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan ramai di kalangan ulama-ulama besar di zaman dia dan sebelum dia mengikut mazhab Ahmad bin Hanbal, kerana Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai kelebihan yang banyak. Maka dia sebut satu-satu kelebihan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, kerana dia merupakan pembela kepada Al-Quran. Pembela kepada Al-Quran, terutamanya apabila Imam Ahmad diuji dengan fitnah khalqil Quran. Fitnah yang dibawa oleh Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran merupakan makhluk Allah. Imam Ahmad bangkit. Walaupun ada di kalangan para ulama ahlu sunnah pada masa itu cuba untuk menggunakan helah dan tauriah, menggunakan helah untuk tidak diseksa oleh Khalifah Ma'mun, tetapi Imam Ahmad terus teguh dengan pendirian mazhab ahlu sunnah yang mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Maka disebabkan itu Imam Ahmad dipenjarakan oleh Khalifah Ma'mun, diseksa
Dikeluarkan sekejap daripada penjara. Kemudian dia walaupun dikeluarkan daripada penjara, dihalang untuk mengajar, tak bagi tauliah. Siapa yang bergelak? Boleh ada tauliah, no problem. Tak dapat tauliah mengajar daripada khalifah pada masa itu dan dimasukkan semula ke dalam penjara. Sehinggalah pada zaman Al-Mutawakkil barulah Imam Ahmad keluar daripada penjara. Dan disebabkan oleh fitnah ini, disebabkan oleh bala ini, ujian yang dikenakan kepada Imam Ahmad ini, menjadikan Imam Ahmad digelar sebagai Imam Ahli Sunnah. Walaupun Al-Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah, tetapi gelaran yang lebih besar daripada itu, Imam Ahli Sunnah, dapat kepada Imam Ahmad. Bukan kita nak membandingkan, tetapi kita nak tengok ujian yang kena pada Imam Ahmad itu lebih berat dan lebih besar daripada ujian yang ada ataupun yang dikenakan kepada Al-Imam Syafi'i. Imam Ahmad teguh membela kitab Allah. Walaupun pada masa itu Ali bin al-Madini menggunakan tauriah. Walaupun masa itu Yahya bin Ma'in juga menggunakan tauriah. Dia guna helah kan. Ada yang guna helah. Macam mana dia guna helah kan? Dia kata Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran kan. Empat ni makhluk. Jadi khalifah pada masa itu kata okey lah. Maksudnya dia berpegang dengan mazhab Mu'tazilah, tapi sebenarnya dia bukan kata empat kitab tu, dia kata empat jari aku ni. Empat jari aku ni maksud empat ni makhluk, memang jari aku makhluk. Jadi itu kelebihan yang ada pada Imam Ahmad, menjadikan orang yang datang selepas daripada dia sangat terpesona dengan perjuangan dia dan mengambil mazhab dia sebagai landasan untuk mereka beragama. Itu satu. Yang kedua, kata Ibnul Jauzi, Imam Ahmad bukan hanya membela kitab Allah, bahkan berkhidmat untuk kitab Allah. Kerana Imam Ahmad dia menulis dalam tafsir, dan dalam masa yang sama dia ada kitab dalam Nasikh wal Mansukh, membicarakan tentang ayat-ayat yang dimansuhkan di dalam Al-Quran dan ayat yang memansuhkan ayat yang lain di dalam Al-Quran. Dia juga menulis kitab Al-Muqaddam wal Muakhar, berkhidmat untuk Al-Quran. Bukan hanya sekadar itu, kata Ibnul Jauzi, ada kelebihan yang lain yang Allah Ta'ala beri kepada Imam Ahmad. Bila mana Imam Ahmad direzekikan oleh Allah mempunyai kepakaran dalam hadis, maka dia menulis musnad. Yang mana musnad Imam Ahmad tulis, pilih 30,000 hadis daripada 700,000 sanad yang dia hafal dan dia jumpa. Bahkan Abu Zur'ah kata apa? Abu Zur'ah kata berbelah ribu. Masa Imam Ahmad mati, kitab dia berbelah ribu. Kalau nak letak dalam karung, bukan karung, dia kalau kita atas himar tu, belah sini ada bakoi, belah sini ada bakoi. Dia panggil apa dalam bahasa Perlis? Himla kan? Himla dalam bahasa Arab. Himla ba'ir dia tulis. Berpuluh ribu kata Abu Zur'ah. Semuanya hadis. Dan Abu Zur'ah kata, ajaib, semua hadis-hadis yang ada dalam kitab ini Imam Ahmad menghafalnya. An zahri qalb, menghafalnya dalam jiwa, dalam dada dia. Hebat Imam Ahmad. Sebab itu Ibnul Jauzi dia nakal sikit lah. Dia banding pula antara Musnad Ahmad dengan Muwatta' Malik. Dia kata Muwatta' tebal mana? Maksud nak kata, dari sudut tu nampak ketokohan Imam Ahmad tu lebih terkedepan lah. Baik. Bukan hanya Imam Ahmad menulis dalam hadis, dalam mutun ataupun dalam riwayatul hadis. Dia bukan hanya riwayat hadis. Dia juga ada kitab lain. Dia ada kitab Al-Ilal wa Ma'rifatul Rijal. Membicarakan tentang perawi-perawi hadis. Sehingga kan anak murid kepada Imam Ahmad bercerita, dia kata Imam Ahmad ni bila ditanya tentang perawi, dia jawab perawi tu, dia jawab dalam masalah jarh wa ta'dil kama yaqra'u surat al-Fatihah. Dia jawab, orang tanya dia perawi ni macam mana?
perawi ni dhaif, perawi ni macam mana, perawi ni munkarul hadis, perawi ni macam mana, matruk, perawi ni macam mana, kadzab. Dia ingat perawi-perawi yang sangat ramai, sama ada pada zaman dia ataupun sebelum daripada zaman dia, seolah-olah dia membaca Al-Fatihah, yang mana kita ni jarang lupa Fatihah. Begitulah hafalan Imam Ahmad yang hebat. Dan bukan hanya sekadar tu juga, dia bukan hanya menghafal hadis, dia bukan hanya menghafal perawi, dia juga menghafal fatwa-fatwa para sahabat. Aqwalu sahabah dia hafal, af'alu sahabah pun dia hafal. Maka sebab itu Ibn Aqil yang bermazhab Hambali, dia kata, man qala innahu laisa bifaqih faqad kana jahila. Sesiapa yang mengatakan Imam Ahmad ini bukan faqih, bukan ahli fiqh, maka dia tu sendiri jahil. Kerana Imam Ahmad banyak pandangan-pandangan dia dalam fiqh yang diriwayatkan dalam kitab-kitab mazhab dia. Di antara ketokohan Imam Ahmad dalam fiqh, orang pernah tanya dia dalam masalah seorang lelaki yang nazar nak tawaf dekat Kaabah merangkak. Maksudnya nak tawaf dekat Kaabah dalam keadaan 4 kaki lah. Macam mana nak buat ni Imam Ahmad? Imam Ahmad kata, janganlah, satgi hang jadi macam binatang pula. Jadi hang tawaf 2 kali. Jadi ala arba' juga. Kali pertama tu tawaf guna 2 kaki, kali kedua pun tawaf guna 2 kaki. Maksudnya tawaf menggunakan 4 kaki. Itu faqihnya Imam Ahmad menyelesaikan masalah fiqh orang yang bertanya pada dia. Baik, itu cerita serba sedikit tentang biografi Imam Ahmad. Cumanya saya nak cerita sikit tentang usul mazhab Hambali. Bila kita cerita bab mazhab, kena tahu dulu apa beza mazhab ni dengan mazhab ni. Yang membezakan, dah tentulah beza tu di lapangan kan, tapi perbezaan di lapangan itu sebenarnya berasal daripada usul yang berbeza. Kalau mazhab Hanafi tadi, dalam bab hadis ahad, dia tak terima kalau hadis ahad tu bercanggah dengan qiyas. Kalau hadis ahad tu bercanggah dengan kaedah yang umum, dia tak terima kecuali kalau perawinya faqih. Demikian yang disebut dalam kitab usul fiqh Hanafi. Imam Malik pula dia kata hadis ahad tidak diterima apabila bercanggah dengan Al-Quran ataupun tidak diamalkan oleh amalan ahli Madinah sebelum daripada dia. Tapi Imam Ahmad juga dia ada usul mazhab dia yang tersendiri. Yang pertama, Imam Ahmad berpegang dengan Quran dan Sunnah. Nas, yang ni semua mazhab sepakatlah. Bila Sunnah itu sahih, bila ada ayat Al-Quran, maka Imam Ahmad tidak akan pergi cari lagi fatwa yang lain. Sebab itu Imam Ahmad tolak pandangan beberapa orang sahabat. Dia tolak pandangan Talhah yang mengatakan orang yang suami yang bersama dengan isterinya tapi tak inzal. Dia bersama tapi tak ada nak inzal. Ni dipanggil iksal. Kalau sampai habis dipanggil inzal. Kalau tak habis dia panggil iksal. Ada beberapa orang sahabat, antaranya Talhah, berfatwa kalau tak inzal, maksudnya tak keluar air mani, maka pada masa tu tak wajib mandi. Imam Ahmad tolak fatwa ni kerana hadis sahih daripada Aisyah yang mana Nabi SAW kata, idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghusl. Apabila seorang suami ataupun lelaki duduk, macam nak terjemah, nak bagi nampak tak lucah sangat, maksudnya duduk betul-betul di atas anggota lipatan yang 4. Kemudian dia bersungguh, maka wajib dia mandi. Sama ada keluar ataupun tidak inzal itu wajib mandi. Hadis sahih. Maka Imam Ahmad tolak fatwa sahabat. Nampak? Maka sebab tu tuan-tuan jangan heran
Kalau ada mazhab yang bercanggah dengan hadis sahih, ada mazhab lain ambil hadis sahih, kita tak pakai mazhab yang ni, jangan terkejut. Kerana Imam Ahmad tolak fatwa orang yang lebih besar daripada mazhab sahabat Nabi, mengaji dengan sahabat. Dia kata tak boleh, kita ambil hadis. Nasib baik tak ada kaki taksub zaman tu. Kalau ada kaki taksub zaman tu, dia orang kata, "Hey Ahmad, kau hebat sangat kepada Talhah." Talhah tu ahad minal mubasysyirin bil jannah, seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga. Tapi dalam masalah fiqh ni, masalah akademik, kita nilai hujah. Tu satulah, nombor satu. Nombor dua, Imam Ahmad dia berpegang dengan ijma'. Dia berpegang dengan ijma'. Cuma ijma' yang dia pegang ni ijma' yang betul-betul ijma'. Dakwaan ijma' dia tak pakai. Dia senang kadang-kadang bila kita nak bahas ni, nak bagi orang diam. Dalam masalah ni ada ijma'. Ijma' mana? Ijma' ulama' mazhab Syafi'i. Yang tu bukan ijma'. Yang tu kesepakatan saja. Di ijma' ni seluruh fuqaha setuju. Baru nama ijma'. Sebab itu Imam Ahmad kata ijma' ni berlaku, yang senang nak berlaku pada zaman sahabat ya. Lepas daripada tu, manidda'al ijma' faqad kadhib. Sesiapa yang mendakwa berlakunya ijma' selepas zaman kemudian, faqad kadhib, maka dia bohong biasanya. Kerana ijma' sangat sukar untuk berlaku di zaman kemudian. Sangat sukar untuk berlaku. Dan Imam Ahmad juga, bila mana dia pakai nas Quran, dia pakai sunnah, dia pakai ijma'. Ijma' pun tak ada, dia akan ambil fatwa sahabat. Selagi mana sahabat itu pandangan dia tidak ada mukhalif, tidak ada yang bercanggah dengan dia, dia akan pakai. Dia tak macam mazhab Syafi'i, yang mana mazhab qaul sahabi bukan hujah, tapi Imam Ahmad dia ambil bila mana tidak ada mukhalif, bila mana tidak ada yang bercanggah dengan sahabat tu daripada sahabat yang lain, tak bercanggah dengan sahabat tu, tidak diketahui ada percanggahan pendapat dalam masalah tu, Imam Ahmad akan ambil pandangan sahabat tu. Tapi kalau sahabat berbeza pendapat dalam masalah tu, Imam Ahmad akan pilih pandangan sahabat yang dekat dengan Quran dan Sunnah. Kemudian, yang ni special sikit, Imam Ahmad Hanbali. Apa dia? Yang mana Imam Ahmad dia akan memakai hadis dhaif dengan syarat. Ini saya nak urai lebih sikit lah. Imam Ahmad sebagai satu mazhab yang terkenal memakai hadis dhaif, berhujjah dengan hadis dhaif, walaupun dalam masalah fiqh. Dalam masalah fadailul amal memang Imam Ahmad pakailah, tapi dengan disiplin. Yang pertama, Imam Ahmad pakai hadis dhaif ni, syarat pertama, hadis dhaif tu hadis dhaif yang ringan. Dia bukan hadis mungkar, dia bukan hadis muttaham, dia bukan hadis yang terlalu dhaif, dia hadis dhaif ringan. Seumpama hadis mursal, hadis sanad terputus, ataupun perawi dia ada masalah sikit. Sebab itu Imam Ahmad kata, al hadisud dhaif ahabbu ilayya min ra'yir rijal. Hadis dhaif lebih aku suka daripada menggunakan qiyas. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia cuba untuk mentafsirkan maksud Imam Ahmad ni dengan dia mengatakan, oh sebenarnya maksud Imam Ahmad ni bukan hadis dhaif, tapi hadis hasan li ghairi. Kerana pada zaman Imam Ahmad, hadis ni imma sahih wa imma dhaif. Hadis pada zaman Imam Ahmad sama ada sahih ataupun dhaif. Bila masuk zaman Imam Tirmizi, baru dia masyhurkan hasan, istilahi pada istilah. Tapi pada zaman awal, istilah hasan tidak begitu glamour. Sebab itu hasan ada banyak makna. Kalau baca Daraqutni kata hasan, jangan ingat hasan di sisi ulama akhir. Beza hasan Daraqutni dengan hasan kita. Hasan Saqah lagi beza. Syekhul Islam dia kata, hadis dhaif yang Imam Ahmad masukkan tu hadis hasan li ghairih, kerana pada zaman tu tidak ada partition yang jelas lagi. Hasan li ghairih masuk dalam hadis dhaif, hadis hasan li zatih masuk dalam hadis sahih. Sebab itu kalau tengok Sahih Ibn Hibban ada hadis hasan li zatih,
Ibnu Hibban masukkan. Sedangkan kitab hadis itu sahih. Sahih Ibnu Hibban. Tapi oleh kerana zaman dia, hadis hasan li zatih termasuk dalam hadis sahih. Sebab tu dia masukkan juga. Tapi pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini tidak begitu tepat. Kerana kita melihat, walaupun ada bukti sebenarnya, Imam Ahmad dia kata, aku ambil riwayat Amr bin Shu'aib. Selagi mana tidak ada hadis yang lain dalam bab itu. Sedangkan hadis Amr bin Shu'aib sebenarnya hadis hasan. Jadi Imam Ahmad ada buktilah, tapi tak begitu kuat pandangan Ibn Taymiyah ini. Kerana kalau kita tengok dalam fatwa Imam Ahmad, dalam pandangan-pandangan mazhab Imam Ahmad, memang Imam Ahmad ada pakai hadis dhaif. Dhaif ringan. Bila? Yang pertama, bila mana dalam bab tersebut tidak ada hadis yang lain. Hanya ada hadis tu. Contohnya macam Imam Ahmad ditanya tentang hadis larangan potong pokok bidara. Larangan potong pokok bidara ni, di sisi Imam Ahmad dia dhaif. Kerana tak sampai jalan yang lain mungkin pada dia, maka dia dhaifkan. Tetapi ada ulama-ulama yang datang kemudian, mereka sahihkan hadis ni. Man qata'a sidratan fi falah, kan? Siapa yang potong pokok di pertengahan padang pasir, yang tak ada hak, dia maksud potong sesaja aja, sawwaballahu ra'sa wajahu ila nar, maka Allah Taala akan palingkan mukanya ke neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Ahmad pakai hadis ni walaupun pada dia hadis ni adalah dhaif. Apa sebab? Imam Ahmad kata tak ada hadis lain dalam bab ni, maka aku pakai. Itu satu. Nombor dua, Imam Ahmad akan pakai hadis dhaif yang mana hadis dhaif itu disokong oleh amalan ulama seluruhnya. Bila mana keseluruhan ulama memakai hadis tu, maka Imam Ahmad ambil walaupun dia dhaif. Seperti hadis Ghailan yang mana dia masuk Islam, dia ada 10 orang isteri. Nabi suruh pilih 4, ceraikan yang lain. Pada Imam Ahmad dia dhaif, tapi Imam Ahmad kata aku pakai kerana amalan ulama berada di atas hadis ni. Mana ulama pakai hadis ni. Dan yang ketiga, Imam Ahmad pakai hadis dhaif bila mana dia nak berhati-hati. Ihtiyatan, berhati-hati. Berhati-hati ni maksud dia, kalau buat pun tak ada masalah, lebih berhati-hati lah. Imam Ahmad suka yang tu. Contohnya macam hadis orang perempuan haid boleh tak baca Quran? Kan hadis tu datang daripada Ismail bin Ayyash, yang mana dia Ismail bin Ayyash kalau dia riwayat daripada orang selain daripada Syam, dia dhaif. Maka riwayat tu bukan daripada orang Syam, dia riwayat daripada orang lain, maka dhaif. Imam Ahmad kata tak apalah, ihtiyat, aku berjaga-jaga. Jadi orang haid, perempuan haid ni tak payah baca lah pada mazhab Hanbali. Walaupun mazhab lain tidak bersetuju dengan pandangan Imam Ahmad dalam masalah ni. Maka sebab tu kita kata dalam mazhab ni, dalam isu ni, mazhab Ahmad bin Hanbal agak sedikit unik. Dia mendahulukan hadis dhaif dengan disiplin yang saya bagi tahu tadi, melebihi daripada qiyas. Dan bila mana tidak ada hadis dhaif dalam sesebuah bab, tak ada langsung hadis dhaif ringan. Yang ada hadis mungkar, yang ada hadis matruk. Imam Ahmad tak pakai dah hadis tu. Imam Ahmad pergi pula kepada qiyas. Cuma kalau mazhab Hanafi banyak guna qiyas, mazhab Hanbali ni dia sangat kurang guna qiyas. Maksudnya dia terkesan pada Hanafi tapi sikit lah. Mungkin kerana dia belajar dengan Imam Syafi'i, maka sikit. Dia pakai qiyas tu inda darurah. Bila darurat saja dia pakai. Bila terlalu terdesak baru dia pakai. Kalau tak terdesak dia tak pakai. Cumanya tuan-tuan, bila kita sebut tentang mazhab Hanbali, ada masa lagi? Sikit lagi. Bila orang sebut tentang mazhab Hanbali, kadang-kadang kita terbayang dalam kepala kita ni mazhab Hanbali ni satu mazhab yang keras. Tambah Dr. Mazli sebut tadi, Hanbali hari ni orang panggil Salafi, balik pada Madinah. Ini semua otak-otak keras belakang ni. Ini semua pandangan dia keras, dia kata kan. Sebenarnya tak juga. Kalau kita tengok mazhab Hanbali, kadang-kadang kita tengok mazhab Syafi'i keras lagi. Contoh, saya bagi contoh. Tai binatang yang boleh dimakan dagingnya, najis ke tak najis? Tai ayam najis tak?
Tuan-tuan, tai ayam najis tak? Najis ha? Mazhab Syafi'i kata najis. Berdasarkan hadis yang Nabi diberikan dengan tai haiwan, Nabi kata haza riksun. Nabi tak ambil. Nabi nak istinja, Nabi suruh sahabat pergi cari batu. Sahabat tu pergi cari 3 biji batu, tak jumpa, jumpa 2 biji. Satu lagi tai kering. Nabi ambil 2 biji itu, Nabi kata yang tai kering ni riksun. Maka mazhab Syafi'i tafsir riksun tu maksud dia najis. Maka semua tai haiwan najis. Hambali dia kata dah, kita kena tengok jugalah. Tai binatang tu yang najis ni bila mana tai binatang yang daging dia tu haram makan, baru najis. Tapi kalau tai binatang tu daging dia kita boleh makan, halal makan, tai lembu, maka tai lembu tak najis, tai ayam pun tak najis. Siapa punya mazhab? Hambali. Berdasarkan hadis Uraniyin dalam Sahih Bukhari, yang mana kaum Uraniyin datang ke Madinah lepas tu sakit, jumpa Nabi, kata macam mana ni kami sakit? Nabi kata pergi minum susu unta dan campur dengan air kencing unta. Itu kaedah ataupun dalil yang mazhab Hambali ambil. Dia kata oleh kerana unta ni Nabi bagi minum air kencing dia campur susu dia, dan unta ni daging dia halal untuk dimakan, maka tai unta, air kencing unta halal, tak najis. Maksud dia boleh lah. Ringan mazhab Hambali. Kita dengar pun macam geli kan, melugai kan. Ringan mazhab Hambali. Begitu juga Hambali dalam masalah orang yang salat tanpa, tak boleh, dia katalah dia tak mampu nak ambil wuduk, dia tak mampu nak bertayamum, dia sakit, dia tak mampu nak ambil wuduk, dia tak mampu nak bertayamum. Apa perlu dia buat pada masa tu? Kalau ikut mazhab Syafi'i kata apa? Perlu solat tak? Salat. Perlu ganti tak? Bila sihat nanti kena ganti. Hambali kata salat dan tak payah ganti. Mana lebih ringan? Orang yang salat kat baju dia ada najis, dia tak sedar, lepas salat baru tengok ada najis, perlu ulang tak? Hambali kata tak perlu ulang. Syafi'i kata kena ulang. Mana lebih berat? Syafi'i. Cuma kita bukan nak banding yang mudah dengan tak mudah. Cuma kita nak tahu, kita nak bagi tahu dalam beberapa isu mazhab ini ada mudahnya, tapi dalam perkara yang lain ada sukarnya. Begitulah fuqaha Islam, mereka mencari kebenaran dalam setiap perkara. Jadi cukup dulu untuk round yang pertama ni. Wallahu taala alam.